Wa dan li supaya ataupun agar. Terjemah li supaya ataupun agar. Yaqulu mereka berkata. Yaqulu mereka berkata. Okey. Darasta engkau telah mempelajari. Terjemah darasta engkau telah mempelajari. Sekarang ambil kelas sekarang. Kalau kita nak tanya kawan kita lelaki, apa yang kamu belajar? Boleh guna perkataan ni. Maza darasta. Apa yang kamu telah belajar? Boleh guna perkataan ni. Okey? Betul? Orang tu kalau dia nak jawab, dia kata darastu sekian, 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 sekian. Boleh? Okey, darasta engkau telah mempelajari. Terjemah darasta engkau telah mempelajari. Wa dan li supaya. Li supaya. Okey. Nubayyinahu kami menerangkannya. Nubayyinahu kami menerangkannya. Terjemah nubayyinahu kami menerangkannya. Okey. Nya tu apa? Nya Al-Quran. Li bagi. Li bagi. Bagi boleh, kepada boleh, semua boleh ha. Li bagi ataupun kepada qaumin, kaum. Qaumin, kaum. Okey. Yu'minun, yang beriman. Terjemah yu'minun, yang beriman. Tu terjemah dia. Okey. Yu'minun. Ya'lamun Ustaz. Oh, maafkan saya. Ya'lamun, bukan yu'minun. Ya'lamun, yang mengetahui. Astaghfirullahalazim. Ya'lamun, yang mengetahui. Okey. Ya'lamun, yang mengetahui. Bukan yu'minun. Astaghfirullahalazim. Okey. Ya'lamun, yang mengetahui. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Ena, tolong terjemahkan ayat ni. Dan seperti itulah kami menerangkan ayat-ayat dan supaya mereka berkata engkau telah mempelajari iaitu Al-Quran supaya menerangkannya kepada kaum mereka mengetahui. Okey, baik. Kaum yang, kita tambah sikitlah, kaum yang mereka mengetahui. Okey, baik. Surah Al-An'am diturunkan di Mekah. Bila diturunkan di Mekah, maka sasarannya adalah orang musyrikin Mekah yang ada 3 masalah utama. Masalah pertama, akidah. Mereka tak terima Tuhan tu satu. Masalah kedua, risalah. Mereka tak terima Nabi dan tak terima Quran yang diturunkan pada Nabi. Masalah ketiga adalah al-bi'athah, kebangkitan. Mereka tidak menerima adanya hari kebangkitan. Jadi dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang yang kedua. Apa yang kedua? Risalah. Mereka tidak boleh menerima risalah. Mereka tidak menerima risalah. Mereka mengatakan, Quran itu Nabi reka sendiri. Quran itu Nabi reka sendiri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cakap dalam ayat ini, seperti itulah kami menerangkan. Dalam ayat ini, ada 2 perkataan menerangkan. Pertama, nusarrifu. Yang kedua, nubayyinahu. Dalam bahasa Arab, ada 3 perkataan menerangkan. Pertama, sadrafa. Kedua, bayana. Ketiga, fasala. Okey, apa beza dia? Kalau nubayyinahu, kami menerangkan dengan cara mudah. Nubayyinahu, kami menerangkan dengan cara mudah. Manakala nusarrifu, maksudnya, kami menerangkan berkali-kali. Kat sini, betul terjemah, we explain repeatedly. Berulang-ulang. Kami terang lagi. Itu menerangkan berkali-kali. Satu lagi yang tak ada dalam ayat ini dipanggil nufassilu. We explain in detail. Oh, betul terjemah. Kami menerangkan dengan terperinci. Jadi, Allah kata dalam ayat ini bukan kali pertama kami menerangkan ayat-ayat Allah pada orang musyrikin. Maksudnya, kami dah banyak kali terangkan pada mereka benarnya Al-Quran. Betulnya Al-Quran ini. Tetapi, Allah Ta'ala tahu mereka tidak akan menerimanya. Mereka tidak akan menerimanya. Okey? Jadi bila Nabi SAW terangkan Quran pada mereka sekali, 2 kali, mereka hanya kata tipu.
Kemudian bila mereka tengok Nabi dapat baca dengan baik, dapat menerangkan dengan baik pada orang-orang musyrikin, maka mereka kata apa pada Nabi? Darasta. Quran ni yang kau baca pada kami ni, kau bukan dapat pada Tuhan pun. Kau bukan dapat daripada Allah pun. Kau belajar ni. Kau belajar dengan ustaz Yahudi mana tak tahu. Kau belajar dengan ustaz Kristian mana pun tak tahu. Kau belajar dengan dia. Okey, lepas kau belajar, kau baca kat kami, kemudian kau kelentong kami yang kau telah dapat daripada Tuhan. Walhal kau belajar je. Ini maksud darasta tu. Maksudnya, Allah terangkan ayat Quran banyak pada mereka. Mereka pun tahu Nabi tu ummi. Apa maksud ummi? Baca tak reti, tulis tak reti. Tiba-tiba dapat baca ayat yang menarik. Yang hebat tata bahasanya. Yang hebat gaya bahasanya. Yang tinggi susunan ayatnya. Maka mereka cakap, kau belajar ni. Kau belajar susunan ayat-ayat tu dalam bahasa Hebrew ke? Dalam bahasa orang Kristian ke? Okey? Kemudian lepas tu kau terjemah dalam bahasa Arab, kau cakap kau dapat wujud pada Allah. Walhal kau belajar je benda ni. Itu kata-kata Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah kata, Muhammad, kami akan terangkan berkali-kali pada engkau, kau pun akan terangkan berkali-kali pada mereka. Sampailah mereka akan kata pada engkau, darasta. Kau belajar benda ni. Kau jangan kelentong kami. Kau belajar, kau cakap dapat wahyu daripada Allah. Tengok surah Furqan, ayat yang sama juga. Okey, ayat ni akan selalu diulang-ulang setiap kali kita menceritakan tentang kebenaran Al-Quran. Muka surat 360. Surat 360. Okey, ayat 5. 360 ayat 5. Tolong baca Puan Asmah. 360 ayat 5. Boleh Puan Asmah unmute kan, tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Okey, baik. Jadi orang musyrikin kata, Quran yang Nabi baca tu, ayat-ayat yang Muhammad baca tu, bukan cerita betul pun, cerita dongeng ya. Dan cerita dongeng tu pun, okey, mana dia dapat? Dia dengar cerita orang dulu-dulu, okey, lepas tu dia suruh tulis. Dia suruh kawan-kawan dia tulis lah, yang pandai menulis tulis. Dia suruh kawan-kawan dia tulis, lepas tu cerita tu hari-hari dibacakan pada dia pagi dan petang. Pagi baca sekali, petang baca sekali, pagi baca sekali, petang baca sekali. Sebab tu dia ingat tu. Sebab tu dia ingat tu. Sebab tu dia nampak lancar je mulut. Sebab tu nampak dia laju je baca pada kita tu. Ini ayat-ayat orang kafir musyrikin untuk menolak kebenaran Al-Quran. Untuk menolak kebenaran Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala cakap pada Nabi Muhammad, kau akan terus-menerus membacakan ayat Quran pada mereka sampai mereka akan keluar daripada mulut mereka kata-kata, kamu belajar ni. Belajar dengan ustaz Yahudi mana tak tahu, ustaz Kristian mana tak tahu. Lepas tu kau cakap dapat wahyu pada Allah. Banyak cantik, tu seolah-olah dia lah. Tengok muka surat 402. Puan Razilah, tolong baca Puan Razilah ayat 48. Ayat 48. Ayat tu nak cerita bahawasanya Nabi SAW tak pandai baca, tak pandai tulis pun. Tolong baca. 402 ayat 48. Ya. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, nescaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Okey. Puan Rizilah satu ayat lagi ya. Lepas ni tolong buka Puan Rizilah, tolong buka page 279. 279. Lepas ni lah nanti dulu. Okey. Terangkan dulu ayat 48 tadi. Allah cakap pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau tak pernah pandai baca pun sebelum ni. Daripada mana-mana kitab. Kitab Injil tak pernah baca, kitab Taurat tak pernah baca, kitab Zabur tak pernah baca. Dan juga engkau tak pernah menulis dengan tangan kanan kau. Maksud tangan kanan tu mana-mana tangan lah. Menulis tak pernah, baca tak pernah. Izan, jika begitu, maksudnya, kalaulah sebelum ni kau pandai menulis, kau pandai membaca, orang-orang yang tak percaya akan semudah ragu-ragu.
Alah, dia ni kan pandai baca, pandai tulis. Jadi dia senanglah nak karang buku dia sendiri. Nampak? Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, ayat 48 tadi, maknanya kau tak pandai baca, tak pandai tulis. Tapi bila kau boleh baca ayat-ayat yang hebat susunannya, tinggi gaya bahasanya, maksudnya itu bukan rekaan kau sendiri. Itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puan Razilah, satu ayat lagi, page 279, ayat atas sekali, 103. Tolong baca. 279 103. Ayat atas sekali. Okey. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajar oleh seorang manusia kepadanya, yakni Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahawa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Okey. Faham tak ayat ni maksudnya apa? Bahasa Ajam. Allah kata, kami tahu wahai Muhammad, mereka kata Quran ni diajar kepada engkau oleh manusia. Siapa manusia kat sini? Manusia yang dimaksudkan di sini adalah Yahudi ataupun Nasrani. Kita pun tahu Yahudi dan Nasrani, okey, orang Yahudi bukanlah orang bangsa Arab. Dia orang Yahudi lah, orang Israel. Okey, orang berbangsa Yahudi. Bukan orang Arab pun. Jadi Allah Ta'ala nak cakap peliknya tuduhan kamu ni. Kamu boleh tuduh orang bukan Arab ajar Nabi bahasa Arab yang sangat hebat. Pelik tak? Pelik Okey? Nabi tak pandai bahasa Arab. Nabi tak pandai baca, tak pandai tulis bahasa Arab. Tiba-tiba kau tuduh Nabi belajar bahasa Arab tinggi dengan orang selain Arab. Apa cerita? Okey? Saya belajar bahasa Melayu, belajar sastra bahasa Melayu dengan guru bukan Melayu. India ke, Cina ke. Okey? Peliklah sikit. Patutnya guru bahasa Melayu, guru sastra Melayu, kenalah orang yang fasih bahasa Melayu. Orang jelas bahasa Melayunya. Orang tinggi sastranya. Belajar dengan Samad Said ke, barulah logik. Ini tiba-tiba saya belajar bahasa Melayu dengan orang bukan Melayu, agak pelik sikit lah. Contoh. Macam tu juga. Allah Ta'ala kata, orang yang kamu tuduh diajar Nabi tu, orang tua Arab dia pun tak apa-apa. Orang tua Arab dia pun Arab macam Bangla cakap Melayu lah kita kata. Bangla cakap Melayu, walaupun bahasa Melayu tu kita boleh faham. Dia pun faham bahasa kita. Tapi dia bukan ahli bahasa. Patutnya kalau saya nak belajar bahasa Melayu yang tinggi, sastra yang tinggi bahasa Melayu, saya belajarlah dengan orang yang betul-betul fasih bahasa Melayu. Pakar bahasa Melayu. Profesor-profesor yang pakar bahasa Melayu. Ini belajar dengan orang saya Melayu, bahasa Melayu, tiba-tiba bahasa Melayu saya lagi tinggi pada orang lain. Peliklah. Sama juga Allah cakap macam ni. Kamu tuduh dia belajar dengan orang selain Arab, tiba-tiba kamu kata dia punya bahasa Arab, tiba-tiba kamu kata dia tak pandai baca, tak pandai tulis. Kamu tuduh dia pandai bahasa Arab ini sebab belajar dengan orang selain Arab. Pelik sungguh tuduhan kamu. Itu maksud ayat ini. Boleh? Jadi, sebenarnya, bila orang tak nak terima, dia akan cari berbagai-bagai alasan. Dia akan cari berbagai-bagai alasan untuk tolak Quran ni bukan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat macam ni. Mereka juga pernah tuduh Nabi SAW, Quran ni adalah gabungan mimpi-mimpi. Kejap Nabi mimpi tu, kejap Nabi mimpi ni, maka Nabi gabung, jadi Quran. Tolong baca, Tuan Sofi boleh tolong baca Tuan Sofi, muka surat 322, ayat 5. 322 ayat 5. 322 ayat 5. Sekejap, Ustaz. Boleh. Tiga, dua, dua, ayat 5. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Mereka kata Quran tu adalah mimpi-mimpi. Apa dia terjemah? Mixture dreams. Gabungan mimpi-mimpi campur jadi Quran. Itu satu. Ataupun dia kata Muhammad reka ni. Macam mana cara dia reka? Dia dengar orang tu, dia dengar orang ni, dia campur-campur, dia buat buku dia sendiri. Ataupun orang kata dia ni tukang syair ni. Dia pandai syair, dia belajar syair.
dia pun boleh mendeklamasikan ayat-ayat yang hebat sebegini. Jadi, orang yang nak terima, dia dengar satu dua ayat dia tahu dah itu mukjizat. Orang tak nak terima, dia akan bagi macam-macam alasan untuk menolak kebenaran Al-Quran. Boleh? Syukur pada Allah, kita lahir-lahir dah jadi orang yang beriman dengan Quran. Tak perlu dia datangkan dalil, tak perlu cerita dalil, tak perlu cakap bukti. Memang kita lahir, mak ayah kita suruh kita percaya dengan Al-Quran. Orang Kristian belajar Quran, study Quran ada juga. Dia jumpa dalam surah An-Nur. Okey, ni saya baru lalu surah An-Nur di Bukit Jelutong. Dalam surah An-Nur ada cerita tentang alif fa kaf, iaitu peristiwa Aisyah dituduh buat benda tak elok dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Aisyah kena tuduh buat benda tak elok. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hampir percaya dengan tuduhan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lepas pada tuduhan tu tidak melayani Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana layanan Nabi sebelum ni pada Sayyidina Aisyah. Lalu Allah turunkan beberapa ayat dalam surah An-Nur mensucikan, membersihkan Aisyah daripada tuduhan tersebut. Maka seorang pendeta Kristian, saya tak ingatlah nama dia, Dr. Hamka ada tulis dalam tafsir dia. Seorang pendeta Kristian dia kata, Muhammad reka je ayat-ayat tu untuk membersihkan isterinya daripada tuduhan tersebut. Orang lain mana tahu? Dia reka ayat-ayat tu untuk bersihkan nama isteri dia pada tuduhan tersebut dan tomahan tersebut. Maka seorang ilmuwan Islam jawab. Dia kata, dalam Quran kami itu, Allah turunkan ayat-ayat membersihkan dua orang wanita. Dua orang wanita Allah turunkan ayat bersihkan dia. Pertama, Aisyah, isteri Nabi. Yang kedua siapa dia? Maryam binti Imran radhiyallahu anha. Rahimahullah. Okey? Dua orang. Aisyah kena tuduh buat benda tak elok, tapi beliau tidak mengandung pun, beliau tidak melahirkan anak pun. Maryam lagi teruk. Maryam ni, dia dah lah tak pernah kahwin, tak pernah sentuh dengan lelaki, tiba-tiba dapat anak. Siap dapat anak lagi. Maka orang Yahudi memang tuduh dia anak luar nikah. Tuduh dia buat benda tak elok sampai lahir anak luar nikah. Jadi Yahudi tuduh dia sebegitu rupa teruk pun, Allah turunkan satu surah membersihkan dia pada tuduhan tersebut. Jadi kalau kamu kata Quran tu Muhammad reka, maksudnya Allah ayat-ayat Allah yang bersihkan Maryam tu kamu tak terima jugalah. Kalau kamu tak terima yang ayat Allah turunkan pada Nabi Muhammad sucikan Aisyah, kamu pun tak boleh terima jugalah ayat-ayat yang Allah Taala turunkan sucikan Maryam. Apa maksudnya? Maksudnya orang kafir, walaupun dia study Quran, dia tetap nak cari salah, dia tetap nak cari buruk, dia tetap nak cari kekurangan Al-Quran. Kita lahir-lahir kita tak study pun kehebatan Al-Quran, kelebihan Al-Quran, ketinggian Al-Quran. Macam mana kita nak reconcile ayat-ayat yang nampak kontradik. Kita tak belajar pun benda tu. Kita sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami percaya, kami taat. Yalah Quran tu betul walaupun aku tak faham satu perkataan pun. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, tapi kita janganlah berpada. Kalau boleh kita nak jadi orang yang mendalami banyak lagi ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian Allah Taala kata lagi dalam ayat ini, penghujung ayat kita ini Allah Taala kata, "Walinubayyinahu liqaumin ya'lamun." Kami terangkan ayat Al-Quran ini dengan gaya bahasa yang mudah termasuk dia. Okey, bayyana yubayyinu ni kami terangkan dengan bahasa yang mudah. Dalam bahasa Inggeris kalau bayyana ni we have made plain. Kami terangkan dengan bahasa mudah faham. Tak perlu tanya. Biasanya kalau orang terang bahasa tinggi-tinggi ni kita akan tanya, maksudnya apa? Maksudnya? Maknanya? Makna kata? Betul kan? Quran tak perlu lagi kerana bahasanya bahasa yang sangat mudah difahami. Maksudnya difahami oleh orang Arab lah sebab Quran turun pada orang Arab mula-mula. Kita ni je lah kena terjemah, kena tafsir, kena penerangan. Mereka tak perlu. Bahasa yang sangat mudah. Jadi mereka tak boleh bagi alasan kami tak faham. Sebab apa? Sebab Quran turun dalam bahasa mereka satu. Yang kedua, diterangkan dengan gaya bahasa yang sangat mudah. Jadi mereka tak boleh bagi alasan kami tak
faham. Okey, baik. Allah terangkan berkali-kali, Allah terangkan dengan detail, Allah terangkan dengan cara yang mudah. Apa lagi alasan mereka nak jawab depan Allah Subhanahu wa taala? Tengok surah Ibrahim je. Ada siapa lagi tak selain kita berlima ni? Puan Ena? Tak ada dah kan? Cik Abdul Halim dah masuk. Oh, Cik masya-Allah lagi. Syaril. Puan Zanariah je lah belum masuk. Okey, saya Ya. tidak nampak ya. Saya nampak 3 orang, 4 orang je. Minta maaf banyak. Okey. Cik Syaril. Cik Syaril tolong baca boleh surah Ibrahim. Surah Ya, Ibrahim. page berapa tu Ustaz? Okey, page berapa saya pun sedang mencarinya. Page 255. 255 siap ya. Ayat 4. Okey, 255 ayat 4. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Okey. Allah kata kami tak turunkan mana-mana nabi dan rasul kecuali dengan guna bahasa kaum dia. Itu nikmat. Nikmat pada orang Arab. Allah bagi nabi di kalangan bangsa mereka bercakap bahasa mereka. Mereka tak perlu belajar bahasa lain lagi. Tetapi nikmat Allah Ta'ala itu mereka tak hargai. Mereka tak hargai. Mereka kufur, degil lawan. Maka mereka orang yang paling teruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh ya? Okey, baik. Saya terjemahkan ayat pertama kita ini. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Dan seperti itulah kami menerangkan ayat-ayat dan agar mereka berkata engkau telah mempelajarinya. Dan agar kami menerangkannya bagi kaum yang mengetahui. Maksudnya apa dia? Orang yang nak ambil tahu. Orang yang teringin nak tahu. Kami akan terangkannya dan penerangan itu bermanfaat bagi mereka. Orang yang dia dah blok hati dia. Dia tak nak ambil tahu. Kalau orang cakap pun dia tak nak dengar, tak nak terima. Maka orang macam ni, bagilah kat dia 1,000,000 ayat Quran pun, dia tetap tidak akan berubah. Okey, baik, ayat 106. Ittabi' ikutlah. Ittabi' ikutlah. Okey. Ma apa yang? Ma apa yang? Uhiya telah diwahyukan. Uhiya telah diwahyukan. Okey. Uhiya telah diwahyukan. Ilaika kepadamu. Kepadamu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ilaika kepadamu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min daripada Rabbika Tuhanmu. La tiada ilaha Tuhan illa kecuali huwa dia Allah lah, huwa dia Allah, wa dan a'rid berpalinglah. Okey, a'rid berpalinglah an daripada al-musyrikin, orang-orang musyrik. Al-musyrikin, orang-orang musyrik. Abang Halim, tolong baca Abang Halim. Tolong baca terjemah dia. Tuan Halim, tolong baca. Ada tak? Kena tekan unmute. Tuan Halim sudah terputus Ustaz. Oh ya ke? Tuan Syahril, Puan Zanaria ada Tuan Syahril? Dia ada. Tak tahu dia masuk ke belum? Tadi baru masuk. Puan Zanaria ada? Okey, baik. Tak apalah. Mungkin lepas ni kita boleh minta dia. Puan Ena, terjemahkan balik Puan Ena. Ayat ni, ayat 106 ni. 106. Okey.
ikutlah apa yang telah diwahyukan kepadamu daripada Tuhanmu. Tiada Tuhan kecuali Dia. Dan berpalinglah kamu daripada orang-orang musyrik. Baik. Ayat ini, Allah sebut ittabi'. Ittabi' ni perintah untuk seorang. Siapa seorang ni? Seorang adalah Nabi Muhammad SAW. Allah cakap kepada Nabi, wahai Muhammad, apa saja mereka cakap kat kau lepas ni, mereka tuduh kau tukang syair, mereka tuduh kau belajar dengan orang Yahudi, mereka tuduh kau campur-campur mimpi buat Quran. Jangan layan mereka. Ikut sahaja apa yang diwahyukan kepadamu. Maksudnya, Allah suruh buat tu, buat. Allah suruh sampaikan, sampaikan. Allah suruh cakap macam ni, cakap macam ni. Allah kata kul, macam-macam kul Quran ada ya, macam-macam ada ayat Quran kul kan. Kul sekian sekian sekian. Kul sekian sekian sekian. Apa yang Allah Taala suruh sampaikan tu, sampaikan je. Mereka nak terima, mereka tak nak terima. Mereka kutuk, mereka tuduh. Apa saja reaksi mereka lepas ni, itu bukan urusan kau. Itu maksud ayat tu. Janganlah kata, oh bila ramai orang terima, saya makin bersemangat nak sampaikan. Bila ramai orang tak terima, saya lemah semangat nak sampaikan. Tak. Itu bukan cara dakwah sebenar. Allah pesan pada Nabi, ittabi' ma'uya ilai, maksudnya, ikut sahaja apa yang diturunkan, diperintahkan kepadamu. Kemudian, Allah Ta'ala cakap pada Nabi, okey baik, sebelum saya terangkan lebih lanjut, ayat ni turun untuk Nabi Muhammad SAW khususnya. Amnya untuk siapa? Untuk kita semualah. Kita semua yang nak beramal Islam hari ini. Amal Islam tu termasuk menyampaikan dakwah. Sebab menyampaikan dakwah juga termasuk dalam amalan-amalan Islam. Jadi, Allah Ta'ala pesan pada kita, kamu dalam berdakwah. Okey? Orang mungkin akan kutuk kamu, akan hina kamu, akan caci kamu, akan keji kamu, akan tuduh kamu macam-macam. Jadi kalau kamu duk layan mereka, bagi masa pada mereka, kerja kamu tak selesai. Kamu terus saja buat apa yang aku suruh buat. Kemudian Allah Ta'ala sebut, La ilaha illallah. Maksudnya apa dia? Tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya ialah, kamu nak layan mereka buat apa? Nak ambil cakna ataupun peduli kata-kata mereka buat apa? Mereka bukan bagi rezeki pada kamu. Mereka bukan bagi nyawa pada kamu. Bukan mereka bagi kamu bernafas. Bukan mereka bagi kamu kesihatan. Bukan mereka bagi kamu panjang umur. Ke akhirat nanti. Bukan mereka boleh selamatkan kamu. Bukan mereka boleh masukkan kamu dalam syurga. Kenapa nak ambil hirau pasal mereka? Kenapa nak ambil tahu pasal, kenapa nak ambil cakna peduli kata-kata mereka? Terus saja buat. Sebab yang Tuhan tu aku seorang. Aku je boleh selamatkan kamu dunia. Aku je boleh selamatkan kamu akhirat. Kenapa nak ambil kisah kata-kata manusia? Ayat ini sebenarnya nak ajar kita dalam berdakwah. Dalam menyampaikan ilmu agama. Ada ujian masing-masing. Pendakwah ramai orang tak suka. Ustaz pun dalam menyampaikan agama dia ada orang tak setuju dengan dia. Tak semestinya dia ustaz ramai pengikut, semua orang suka dia. Ustaz Abdul Samad yang famous kelima tu pun ada pembenci-pembenci dia. Ada orang tak suka dia. Ustaz Azhar Idrus yang hebat ilmunya pun ada orang tak suka dia. Jadi, apa maksudnya? Kamu dalam menyampaikan ilmu agama, dalam menyampaikan dakwah, jangan ikut apa orang kata. Jangan ikut. Jangan terkesan dengan apa yang orang kata. Ini masalah dalam berdakwah ni. Takut orang kata. Ini masalah pendakwah-pendakwah. Takut orang kata. Kenapa ustaz janggut pendek sangat? Biasa ulama janggut panjang. Takut orang panggil saya Osama Ladin. Takut orang kata saya ekstremis. Takut orang kata saya macam-macam. Itu bukan sifat yang baik. Kita kena takut Allah tak suka kita. Tu je. Orang dia suka kita, dia telah panjangkan umur kita. Patutnya umur kita 70. Jadi bila ramai orang suka kita, umur kita jadi 75. Tak. Orang tak boleh menyebabkan kita masuk dalam syurga. Yang boleh masuk kita dalam syurga adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah pesan kat Nabi, wa a'rid 'anil musyrikin. Berpalinglah daripada orang musyrik. Maksudnya masa ayat ni turun, perintah perang belum ada lagi. Jadi sebelum ada perintah perang, apa Allah cakap pada Nabi? Lepas kamu dakwah mereka, mereka cakap macam-macam, tak payah jawab-jawab lagi. Ya, buang masa berdebat, berhujah dengan mereka, buang masa berpaling, pergi dakwah orang lain pula. Contoh, kalau masuk kelas bisnes, kalau tuan-tuan dengar orang macam pasal bisnes, kita jual produk kita. Okey, kita jumpa satu orang, dia beli, alhamdulillah. Orang kedua, dia persoalan macam-macam. Halal ke tak halal gini. Kita dah jawab dah. Tapi dia tanya macam-macam lagi. Contohlah,
Apa guru Bismillah cakap? Kita terangkan sekadar kita boleh terangkan. Lebih pada tu, kita jangan bagi masa banyak kat dia, belum tentu dia nak beli produk kita. Pergi pada orang seterusnya pula. Itu dalam bab sudut ilmu bisnes. Dalam dakwah pun sama juga. Kita duk bagi masa dengan orang pertikaikan. Kenapa? Duk layan dia. Kalau kita jawab macam mana pun, kita tak terima juga. Buang masanya. Baik, kita kata apa dia? Baik pergi dakwah pada orang yang lain, ajar ilmu agama pada orang yang lain. Itu maksud ayat ni. Tengok surah Al-Muzammil ayat 10, tak silap saya. Tolong baca Puan Asmah ayat surah Al-Muzammil. Muka surat 574. Ayat 10. Puan Asmah ada? Ada Puan Asmah? Putus. Handphonenya terputus Ustaz. Sekejap dia tengah. Boleh. Tak apa. Cakap je. Berapa? Page 574 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Okey. Allah cakap pada Nabi Muhammad, surah Muzammil ni tuan-tuan dan puan-puan, adalah surah yang awal-awal turun. Surah Al-Muzammil termasuk dalam 5 surah pertama diturunkan. Jadi, awal-awal lagi Allah dah briefing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kau nak berdakwah ni, dia orang akan cakap macam-macam tau. Dia orang akan kutuk macam-macam. Dia orang akan tuduh macam-macam. Jadi bersabarlah dengan apa yang mereka akan cakap dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Kenapa? Mungkin kali ke-10 kau dakwah ni dikutuk kau. Kau tak tahu, mungkin kali akan datang kali ke-13 ke kali ke-15 ke dia akan terima dakwah kau. Itu makna ayat yang dibaca oleh Puan Asmah tadi. Boleh? Jadi, perintah ni sebelum turunnya perintah perang. Boleh Okey, baik. Kemudian masa tu di Mekah, orang Islam bukan majoriti. Orang Islam bukan ramai, orang Islam bukan berkuasa. Jadi apa guna ambil tindakan? Orang Islam tak kuat masa tu. Jadi masa tu Allah Ta'ala suruh berpaling je lah. Tak nak sudah. Boleh? Okey, baik. Ayat seterusnya, ayat 107. Wadan. Lau jikalau sya'a mahu Allahu oleh Allah ma tidaklah asyraku mereka menjadi musyrik. Itu terjemah dia. Wa dan ma tidaklah ja'alnaka kami jadikan engkau tu Nabi Muhammad lah. Okey, ja'alnaka kami jadikan engkau Nabi Muhammad alaihim ke atas mereka itu mereka orang musyrikin. Hafiza sebagai penjaga. Wa dan ma tidaklah anta engkau tu Nabi Muhammad lah. Engkau tu Nabi Muhammad alaihim ke atas mereka bi dengan wakilin pelindung. Terjemah wakilin pelindung boleh, pemelihara boleh, dua-dua boleh. Wakil. Okey. Terjemah wakil, pelindung ataupun pemelihara, dua-dua boleh lah. Okey, baik. Terjemahkan dia. Tuan Sofi, terjemahkan Tuan Sofi. Dan jikalau menghendaki oleh Allah, tidaklah mereka menjadi
musyrik. Dan tidaklah kami jadikan engkau ke atas mereka sebagai penjaga dan tidaklah engkau ke atas mereka dengan pelindung. Okey, baik. Ayat ini nak terang dua perkara. Pertama tentang mereka tu, kedua tentang kau, wahai Muhammad. Ayat ini nak terang dua perkara. Pertama tentang mereka. Allah Ta'ala kata, kalau aku nak, aku boleh je buat semua orang tak musyrik. Aku boleh je buat semua orang beriman atas muka bumi ini. Tapi, aku buat hantar manusia atas muka bumi ini untuk diuji kan? Untuk diuji. Jadi bila ada ujian, maka ada orang bergagal, ada orang berjaya. Itu namanya ujian. Hikmah Allah ciptakan manusia, Allah nak tengok siapa benar-benar beriman, takwa tinggi pada Allah, siapa yang main dengan Allah Ta'ala. Cikgu, dia boleh je nak bagi semua pelajar dia lulus. Betul kan? Okey, periksa jawab, lepas tu dia tanya jawab, semak kertas jawapan tu, dia raih semua 100. Tapi kalau cikgu semua macam tu, apa faedah sekolah? Apa hikmah sekolah? Apa tujuan belajar? Tidak ada faedah tujuan hikmah belajar lah kalau cikgu buat macam tu. Jadi Allah adanya ujian. Dengan sebab adanya ujian, cikgu dapat tahu siapa sungguh-sungguh faham dan siapa sungguh-sungguh belajar untuk dapat ilmu yang baik, siapa yang tak ambil endah, buat tak tahu, tak sungguh-sungguh untuk belajar. Itu hikmah dia. Macam tu juga Allah Ta'ala kata, kalau Allah nak, Allah boleh buat mereka semua tak musyrik. Dan asalnya memang Allah tak nak mereka jadi musyrik. Sebab tu Allah hantar Nabi, Allah bagi kitab. Kalau Allah memang berniat, ni soalan dia. Cerita dia. Kalau Allah memang berniat nak biar mereka sesat, Allah biar je lah mereka sembah berhala, sembah tokoh, tak payah hantar Nabi. Tak payah hantar Rasul. Tak payah bagi kitab, senang biar sembah apa kau nak sembah. Nanti akhirat masuk neraka semua. Zalim lah. Ingat Allah tak zalim. Sebab tu Allah hantar Nabi, Allah hantar kitab, suruh mereka terima. Mereka yang tak nak terima, mereka yang tak nak beriman. Jadi ayat ini tak boleh jadikan alasan ke akhirat kelak, wahai orang kafir, kenapa kau kafir? Sebab Allah nak aku kafir. Itu tak boleh. Betul Allah tanya, kenapa jawab macam tu? Tu ayat 107. Allah kata, kalau Allah kau nak, kau boleh buat mereka tak syirik. Jadi alasan mereka seolah-olah macam mana? Kami syirik ni sebab Allah nak kami syirik. Kalau Allah tak nak kami syirik, kami tak syirik. Salah. Kalau Allah memang nak kamu syirik, Allah tak hantar Nabi pada kamu. Allah buat senyap je. Ataupun Allah pesan kat Nabi Muhammad, kamu dakwah orang tu je. Dakwah orang ni je. Orang tu jangan pergi dakwah dia. Aku tak nak dia masuk Islam. Kalau Allah nak zalim. Jadi Allah suruh Nabi dakwah semua orang. Allah suruh Nabi sampaikan Quran pada semua orang. Jadi mereka yang tak nak terima, oleh kerana itulah Allah tak zalim, mereka zalim. Ayat ini diterangkan lagi dengan dua ayat dalam surah An-Nahli 1. Surah An-Nahli 1, tolong baca Puan Razilah surah An-Nahli ya. Ayat ini nak jawab. Kadang-kadang orang salah faham disebabkan ayat ni. Ayat kita sedang terjemah tadi. Orang kata apa? Sebab Allah nak. Sebab tu Allah kami jadi kafir sebab Allah nak. Salah. Allah buat mereka jadi kafir sebab mereka yang nak jadi kafir. Ayat ni dijawab, tengok muka surat 277 ayat bawah sekali. Puan Razilah, tolong baca Puan Razilah. Ya saya. 277 bawah sekali. 93. 3. Dan jika Allah menghendaki, nescaya dia menjadikanmu satu umat sahaja. Tetapi dia menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu lakukan. Okey. Ayat ni awal dia, ayat 93 ni, awalnya menimbulkan persoalan. Apa soalan dia? Allah kata kalau Allah nak, Allah boleh buat kamu satu umat je. Tapi Allah menyesatkan siapa yang dia mahu, memberi petunjuk siapa yang dia mahu. Jadi orang yang bersalah ke akhirat, dia kata apa dia? Aku sesat sebab Allah nak aku sesat lah. Dia jadi beriman, dia jadi soleh, warak taqwa sebab Allah nak jadi soleh, warak taqwa. Jadi ni semua sebab Allah lah ni. Aku sesat, aku kafir, aku macam-macam sebab Allah nak. Alasan tu tak boleh diterima sebab apa? Penghujung ayat ini apa Allah kata? Kamu akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan. Okey? Kalaulah alasan tu boleh diterima, kenapa sesat? Sebab Allah nak aku sesat. Okey, beres.
Kenapa zina? Sebab Allah nak aku zina. Okey, selesai. Kenapa minum arak? Sebab Allah nak aku minum arak. Selesai. Tapi Allah kata, kamu akan ditanya tentang apa kamu lakukan. Jadi jawapan sebab Allah nak tak boleh. Kenapa kamu sembah berhala? Dia tak boleh jawab. Sebab Allah nak aku sembah berhala. Alasan tu tak diterima. Kalau Allah semua benda sebab Allah tak payah tanya. Ayat tak tanya, kenapa kamu buat? Sebab Allah nak aku buat jahat. Kenapa bunuh orang? Sebab Allah nak aku buat orang. Itu bukan jawapan. Kalau itu jawapan, dia baik Allah tak payah tanya. Jadi maksudnya, kamu yang zina, yang minum arak, yang judi, yang kufur, yang syirik, sembah berhala, sembah tokong dan sebagainya, kamu akan ditanya ke akhirat. Kenapa sembah berhala? Kenapa zina? Kenapa tak solat? Kenapa macam-macam tu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agak-agak kalau Allah nak tanya, boleh ke jawapan sebab Allah nak aku sesat. Sebab tu aku sesat. Itu bukan jawapan. Tengok muka surat 323. Tuan Syahril, Tuan baca Tuan Haji Syahril, muka surat 323 ayat 23. 323 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Dia, iaitu Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Okey, terima kasih. Pendek ayat ini. Ayat ini menjawab segala persoalan. Allah Ta'ala kata apa dia? Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dia buat. Maksudnya, kat akhirat orang ditanya, orang tak boleh petikai. Ya Allah, kenapa kau buat dia sesat? Ya Allah, kenapa kau buat Abu Jahal sesat? Ya Allah, kenapa kau buat Abu Lahab sesat? Ya Allah, kenapa kau biar Abu Talib mati tak beriman? Tak. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dia buat. Tetapi wahum yus'alun. Manusia akan ditanya. Kenapa kamu pilih nak jadi sesat? Jadi orang yang salahkan Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Kenapa kau buat dia sesat? Dia seolah-olah orang yang bodoh macam anak dia jawab periksa. Lepas cikgu raih periksa, okey, soalan periksa, soalan ABCD. Kan kat sekolah ada soalan ABCD kan? Soalan objektif ke apa tak tahu, tak ingat lah. Okey? Soalan ABCD tu. Jadi cikgu ni lepas anak dia jawab betul, cikgu tu raih bagi markah. Anak dia jawab salah, cikgu tu pangkah tak bagi markah. Jadi bila keluar keputusan, anak dia fail. Dapat 30/100 saja. Maka ayah ni dapat result anak dia pun tanya cikgu. Cikgu, kenapa cikgu buat anak saya fail? Kenapa cikgu buat anak saya fail? Patutnya, dia kena tanya anak dia. Kenapa kamu tak belajar sungguh-sungguh sampai cikgu bagi kamu fail? Itu baru soalan yang betul. Ayah ni tadi kalau dia cerdik ada otak, dia tanya anak dia. Wahai anakku yang rajin, terlebih rajin, kenapa kamu jawab soalan salah, tak belajar sungguh-sungguh, sampai cikgu bagi kamu ni fail ni? Itu baru soalan yang betul. Ini dia tanya cikgu. Cikgu, kenapa cikgu buat anak saya fail? Cikgu buat anak orang tu lulus 100 A tambah-tambah. Anak orang ni 90-80. Tapi kenapa anak saya fail? Jadi agak-agak orang macam ni cikgu tu nak jawab ke? Cikgu tu kata, encik boleh daftar tunjuk rambutan bulan depan. Sebab apa? Anak dia fail, takkan salah cikgu. Salah anak dia lah yang tak belajar sungguh-sungguh, tak pandai jawab. Macam tu juga orang ke akhirat, bila dia fail, ke akhirat nanti, fail maksudnya tak boleh masuk syurga. Takkan salahkan Allah. Ya Allah, kenapa kau buat aku masuk neraka? Kenapa kau biar aku zina? Kenapa kau biar aku minum arak? Tak. Ayat ini nak jawab bahawasanya Allah tak boleh dipersoalkan ke akhirat kerana Allah takkan menzalimi seorang hamba. Dia manusia masuk neraka kerana salah dia sendiri. Jangan salahkan takdir. Oleh kerana ayat-ayat macam ni lah. Kerana ayat kita tadi, kerana ayat yang dibaca oleh Wana Razilah tadi, maka lahirnya golongan nama dia Jabariyah. Lahirnya golongan nama dia Jabariyah. Tahu Jabariyah tu apa dia? Jabariyah ni dia kata manusia ni bagaikan lalang. Manusia bagaikan lalang. Angin tiup ke kiri lah dia. Angin tiup ke kanan lah dia. Itu nama Jabariyah. Jadi dia ni kalau buat salah apa, kenapa? Allah dah tentukan. Allah takdirkan. Allah izinkan. Itu alasan tak cerdik. Allah bagi kita pilihan. Allah bagi kita pilihan. Ini masuk bab takdir lah ni. Bila terang ni masuk bab takdir. Tengok surah Kahfi.
Surah Kahfi muka surat 297. Muka surat 297 ayat 29. Tolong baca Tuan Syahril, Puan Razil, siapa nama rumah lupa dah. Puan Zanaria dah masuk ke? Tuan Syahril? Dah. Okey, Puan Dah ada. Zanaria tolong terjemahkan. Puan Zanaria? Muka surat 297 ayat 29. Ada? Saya nampak 3 orang je. Tuan Syahril, Tuan Sofi dengan Puan Razilah. Yang lain saya tak nampak. Sepatutnya boleh sebab dia pakai laptop tadi. Oh, ya ke? Ha. Okey, baik. So, tak apalah. Kita minta Tuan Syahril boleh? Tuan Syahril. Terjemah Tuan Boleh. Syahril boleh? Boleh. Ayat berapa? 297? Page 297 ayat 29. Ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim. Okey, Yang cukup. Terima kasih Tuan Safi. Ayat tu Allah kata apa? Kebenaran tu daripada Tuhan kamu, Allah dah suruh Nabi sampaikan pada semua orang. Siapa nak beriman, siapa nak kafir, biar pergi kafir. Tapi ingat, siapa pilih kafir, kami sediakan api neraka Jahannam pada dia ke akhirat kelak. Jadi seolah-olah macam saya ngajar anak murid saya kata apa dia? Malam ni ada kelas. Malam ni ada kelas pukul 10 malam saya kata kat pelajar saya. Siapa nak masuk, masuk ah. Siapa tak nak masuk tak apa. Tapi esok pagi siap ah. Kalau tak dapat jawab. Seolah-olah saya kata macam tu. Malam ni saya buat kelas pukul 10 malam. Siapa nak masuk, masuk. Siapa tak nak masuk tak apalah. Tapi esok kalau siapa saya tanya tak dapat jawab, siap ah. Contoh. Jadi esok pelajar tak dapat jawab bila dia kena rotan, dia kata apa dia? Ustaz, kenapa marahkan saya? Sekarang Ustaz kata nak masuk, masuklah. Tak nak masuk tak apa. Memang saya kata tak nak masuk tak apa. Tapi saya bagi warning kalau tak dapat jawab esok. Macam tu juga Allah Ta'ala kata, siapa nak beriman, berimanlah. Siapa nak kafir, kafirlah. Tapi ingat, siapa yang kafir, kami akan sediakan azab api neraka pada dia. Jadi, ayat ini nak beritahu bahawasanya, kita diberi pilihan. Manusia ni, bagaikan berada di satu simpang. Kita berada kat satu simpang jalan. Kita pilih nak ke kanan ke nak ke kiri. Kita pilih. Kalau kita pilih ke kanan, dah ada perkara-perkara yang kita lalui belah kanan. Dah ada perkara-perkara yang ditentukan oleh Allah untuk kita lalui belah kanan. Kalau kita pilih belah kiri, pun telah ditentukan oleh Allah perkara yang kita hadapi sebelah kiri. Contoh malam ni, pukul 10 malam kita habis kelas. Kita buat pilihan. Saya nak jadi orang baik malam ni, lepas pukul 10, atau saya nak jadi orang maksiat malam ni, lepas pukul 10. Kita ada pilihan. Kalau kita pilih nak jadi orang baik, contohlah lepas ni malam ni pukul 10, saya nak jadi orang baca Quran 2 juzuk malam ni. Contoh, tu pilihan kita kan. Tapi baca-baca lepas setengah juzuk, tertidur. Contoh, tertidur. Maksudnya, itu saja takdir Allah untuk mampu kita buat malam ni. Ataupun, kita dah pilih malam ni aku nak baca Quran 2 juzuk. Baru baca setengah juzuk, tetamu datang. Takkan nak terus baca Quran. Mestilah kena layan tetamu. Contoh. Okey? Jadi, kita buat pilihan. Nak jadi orang baik ke nak jadi orang buruk? Nak buat maksiat ke nak buat dosa, nak buat pahala? Kalau kita pilih jadi orang baik, dah ada takdir tadi Allah tentukan untuk kita. Dan kalau kita pilih nak buat jadi jahat, contoh malam ni fikir nak buat jahat lah malam ni. Nak merampak 5 rumah. Kebetulan 5 jiran balik kampung, nak masuk semua rumah jiran. Masuk jiran pertama, Alhamdulillah dapat mencuri sebanyak mungkin. Nak masuk rumah kedua, tersadung kaki kat longkang, patah kaki contoh. Jadi, jadi kita kata apa dia? Dia bersalah kerana memilih jalan yang salah. Okey? Tak boleh kata, sebab Allah tentukan aku. Tak. Kalau macam tu, kita punya jawapan. Tak ada orang boleh masuk penjara. Tiada siapa layak dia masukkan ke penjara. Kenapa bunuh orang? Allah yang nak aku bunuh orang. Kenapa mencuri? Allah nak aku mencuri. Buat apa macam tu? Baik tak ada penjara. Sama juga ke akhirat kelak. Jadi Allah kata dalam ayat ini, kalau aku nak, aku boleh je buat mereka semua beriman. Jadi kalau aku dah buat semua manusia beriman, apa faedah kekuatan Nabi?
Apa faedah aku hantar kitab? Rakyat hantar semua lah kalau semua aku beriman. Jadi aku hantar Nabi. Aku hantar kitab untuk uji manusia. Siapa pilih ikut Nabi, ikut kitab tu, dia berjaya. Siapa pilih nak lawan Nabi, nak lawan kitab tu, dia tidak berjaya. Okey, itu part pertama ayat ini. Part kedua, Allah Ta'ala kata, kami tidak menjadikan kamu ke atas mereka sebagai penjaga dan juga sebagai pelindung. Maksudnya apa dia? Aku tak hantar untuk jaga dan catat amalan mereka. Tak maksud dia. Wahai Muhammad, kamu hanya dakwah. Mereka nak terima, mereka tak nak terima, ataupun mereka bermuka-muka dalam menerima, itu orang munafik. Contoh, 3 golongan. Pertama, orang yang jelas-jelas menerima ajaran Nabi. Kedua, orang jelas-jelas menolak ajaran Nabi. Ketiga, orang bermuka-muka munafik. Bukan kerja kamu nak catat, okey, orang ni terima sepenuh hati, orang ni dia main-main, orang ni dia tolak sunnah. Bukan. Kamu bukan hafizah. Hafizah tu apa dia? Malaikat penjaga. Aku dah hantar orang lain sebagai hafizah, yang catat perkataan mereka, yang catat perbuatan mereka. Kamu punya tugas, sampaikan sahaja. Itu satu. Kemudian, wa ma anta alaihim biwakil. Kamu juga bukan pelindung mereka kat dunia, bukan pelindung mereka kat akhirat. Maksudnya, tugas kamu hanya menyampaikan. Kat dunia ni kalau mereka terima, mereka selamat. Kalau mereka tak terima, mereka tak selamat. Kamu tak boleh lindungi mereka daripada azab aku kalau aku nak azab mereka. Apa yang kamu sampaikan kepada mereka? Kalau mereka terima kat dunia ni, kat akhirat mereka selamat. Kalau mereka tak terima kat akhirat, mereka tak selamat. Kamu bukan protector untuk melindungi mereka di dunia dan di akhirat. Maksudnya apa dia? Tugas kamu hanya menyampaikan. Itu je tugas kamu. Boleh? Tugas cikgu hanya mengajar. Ajar pagi, petang, siang, malam. Ajar pagi, petang, siang, malam. Itu juga cikgu. Pelajar tu lulus, pelajar tu tak lulus, tak boleh salahkan cikgu. Itu maksud ayat ini, nak mudah faham. Boleh ya? Okey, baik, ayat seterusnya. Ayat 108. Wa dan. La janganlah. La janganlah. Tasubbu, kamu mencela. Tasubbu, kamu mencela. Dalam hadis Nabi kata, la tasubbudik, jangan cela ayam jantan, jangan cela ayam jantan. Fa innahu ayqaza lis-salah, kerana dia kejut untuk bangun subuh. Pagi-pagi tu, ayam jantan dia berkokok pagi-pagi tu. Maksudnya tanda masuk waktu subuh. Jangan cela, woi bising, woi ganggu aku tidur, jangan cela ayam jantan. Okey? So kat sini tasubbu, janganlah kamu mencela. Okey? Allazina, berhala-berhala yang, bukan orang-orang yang, berhala-berhala yang, ataupun boleh terjemah sembahan-sembahan yang. Boleh terjemah allazina ni sembahan-sembahan yang. Jangan terjemah orang-orang yang. Sebab orang musyrikin dia tak sembah orang. Dia sembah berhala, sembah patung, sembah pokok dan sebagainya. Boleh? Dia terjemah allazina, sembahan-sembahan yang. Okey. Yad'una, mereka menyeru. Yad'una, mereka menyeru. Min daripada dunillah, selain Allah. Dunillah, selain Allah. Fa maka yasubbu, mereka akan mencela. Yasubbu, mereka akan mencela. Yasubbu, mereka akan mencela. Okey, yasubbu, mereka akan mencela. So they insult. Okey, boleh panggil insult. Allah aduan, dengan berlebih-lebihan, ataupun dengan bermusuh-musuhan. Tak kisahlah, dulu boleh. Okey, aduan dengan berlebih-lebihan. Bi dengan ghairi, tanpa ilmin, ilmu. Okey, baik. Terjemahkan dia. Tuan Halim ada? Abang Halim ada? Abang Halim? Moina, Abang Halim ada? Dia keluar balik tadi. Okey, Dia baik. keluar masuk. Moina sudah terjemahkan. Siapa lagi ada? Tak ada dah kan? Okey, tadi. Dan janganlah kamu mencela seseorang yang Bukan seorang yang, sembahan-sembahan yang. sembahan yang mereka sembah
selain daripada Allah, maka mereka mencela Allah dengan tidak ilmu, dengan tiada ilmu. Dengan berlebih-lebihan. Dengan berlebih-lebihan tanpa ilmu. Okey, baik. Ayat ni Allah Ta'ala turunkan bila tahu? Tengok surah Anbiya. Tengok surah Anbiya dulu. Nak faham ayat ni, tengok surah Anbiya. Surah Al-Anbiya, muka surat Innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Surah Al-Anbiya, Innakum wa ma ta'budun. Okey, muka surat 330. Page 330. Tolong baca. Tuan Sofi, tolong baca Tuan Sofi. Page 330 ayat 98. Ayat 98. Sungguh kamu, yakni orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar Jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Okey, baik. Ayat ini turun. Allah kata dalam surah Anbiya ni, kamu wahai orang kafir dan apa yang kamu sembah semua akan jadi arang api neraka. Akan jadi bahan bakaran api neraka. Firewood. Orang putih terjemah. Firewood ataupun fuel. F-U-E-L. Tak tahu sebut macam mana. Fuel ke, fuel ke, tak tahulah. Kamu yang tukar sembah berhala dengan berhala kamu tu, dua-dua akan jadi bahan bakar api neraka. Betul ke ayat Allah? Maka lepas turun ayat ni, maka orang Islam mengejek orang kafir, musyrikin dengan berhala mereka sekali. Lalu, lepas orang Islam ejek orang kafir dengan berhala sebab turun ayat ni lah, maka orang kafir kata, kami akan hendaklah kamu berhenti mencela berhala-berhala kami. Kalau tidak, nanti kami akan mencela Allah sebagaimana kamu mencela berhala-berhala kami. Nampak? Maka Allah turunkan ayat, orang Islam, jangan cela sembahan orang kafir. Walaupun nampak cela sembahan orang kafir itu baik. Kutuk tokong, kutuk rumah merah Cina jiran kita tu, kutuk kuil batu kef. Nampak macam baik, betul lah. Nampak indah, nampak elok. Tapi, kesan dia menimbulkan kesan yang lagi buruk pada tu. Apa dia? Orang kafir, India, Hindu, Buddha akan cela Allah Ta'ala pula dengan celaan yang lagi tu. Jadi, Allah Ta'ala tak bagi kita cela sembahan orang kafir. Bukan sebab sembahan tu mulia. Sebab tak, bukan. Sebab Allah tak nak berlaku perkara lagi teruk. Apa dia perkara lagi teruk? Orang akan cela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itulah, hukum celaan sembahan orang kafir adalah harus. Bila? Sekiranya kita duduk seorang-seorang. Okey. Pergi kat kuil batu kef tu, kebetulan tak ada orang masa tu, kutuk kau ni Tuhan, kau ni patung, ahli neraka, bakal masuk neraka, kata macam-macam, tak jadi masalah. Bila tak ada orang kafir dengar. Tapi hukumnya berubah menjadi haram bila kita kutuk depan-depan. Ni orang Hindu seorang, ni berhala. Dia kita kata, woi, ahli neraka, arang api neraka, bakal kena neraka. Kamu dengan orang sembah kamu, dua-dua jadi arang hitam legang masuk neraka. Macam tu. Hukumnya haram. Kenapa haram? Orang kafir ni akan membalas balik mengutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama kata apa dia? Meninggalkan benda baik yang kecil semata-mata untuk mengelakkan benda buruk lebih besar. Jelas tak? Cela berhala baik, nak baik. Kutuk-kutuk berhala, kutuk tokong, kutuk sembahan baik. Ya? Meninggalkan benda baik yang kecil adalah lebih penting. Okey, adalah lagi baik daripada membiarkan benda buruk lebih besar. Apa baik yang kecil? Baik yang kecil adalah kutuk berhala. Buruk besar apa buruk besar? Buruk besar adalah orang kutuk Allah Ta'ala balik. Jadi, agama Islam adalah agama yang tak ajar kita kutuk sembahan-sembahan. Bahkan agama Islam meraihkan tempat ibadat orang lain. Okey? Kamu nak buat tempat ibadat kamu, buat tempat ibadat kamu. Cuma jangan buat atas tanah orang sudah. Ni adalah buat atas tanah orang. Lepas tu ngaku Tuhan dia suruh lah, apa semualah. Nak buat tempat ibadat, rumah kamu sendiri buatlah. Tanah kamu sendiri ni buat atas tanah orang. Lepas tu ngaku
Malah nak kutip banyak-banyak. Tengok surah apa tadi saya kata? Lupa dah. Apa saya nak cakap tadi Okey, baik. Agama Islam, agama yang memelihara semua tempat ibadat-ibadat. Bahkan semasa Sayyidina Umar dapat tawar Rum dan Farsi, dia pesan jangan runtuhkan rumah-rumah ibadat. Tengok surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj Allah Ta'ala kata, janganlah dirobohkan senegak-senegak. Tak nak sebut. Tempat-tempat ibadat orang. Okey, muka surat 337. Puan Asma tolong baca. Puan Asma, page 337. Ayat 40. Ada Puan Asma? Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya kerana mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah dan orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Okey, baik. Allah Ta'ala kata, walaupun Islam menang, walaupun Islam agama yang benar, tapi Allah Ta'ala masih lagi melindungi biara-biara, gereja-gereja, senegak-senegak, masjid-masjid. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak ajar kita bahawasanya tempat ibadat orang kafir kita tak boleh nak robohkan. Kita tak boleh nak runtuhkan. Sebab tu mengebom tempat ibadat orang kafir dilarang dalam Islam. Okey, mengebom tempat ibadat orang kafir dilarang dalam Islam. Bahkan situasi peperangan pun tak boleh merobohkan tempat ibadat orang kafir. Kerana apa? Kesan dia nanti orang kafir akan merobohkan tempat ibadat orang Islam. Jadi, Allah tak bagi cela sembahan orang kafir. Tokong dia, berhala dia, kuil dia. Bukan sebab benda tu mulia pun. Sebab Allah tak nak jadi keadaan lebih teruk. Keadaan lebih memudaratkan orang Islam. Dalam sebuah hadis, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Mal'unun man sabba walidayhi. Dilaknat, dicela orang yang mencela kedua ibu bapanya. Allah laknat, Allah cela orang yang cela kedua ibu bapanya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasubbu ar-rajulu walidayhi. Kata ya Rasulullah, ada ke orang cela mak ayah dia sendiri? Tak pernah aku dengar lagi, tak pernah kami dengar lagi orang cela mak ayah dia sendiri. Maka qala, Nabi jawab, yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu. Memang dia tak cela ayah dia, tapi dia ejek ayah orang, orang tu ejek ayah dia balik. Dia ejek mak orang, orang tu ejek mak dia balik. Itulah nama dia cela ayah sendiri. Nampak? Kita ejek ayah orang, bukan ejek ayah kita. Kita ejek ayah dia, bukan ejek ayah saya. Tak. Allah kata perbuatan kamu mencela ayah orang sama macam buat perbuatan kamu mencela ayah kamu sendiri. Sebab kamu cela ayah dia, takkan dia berdiam diri. Mesti dia akan cela ayah kamu balik. Jadi perbuatan kamulah punca. Kamulah punca orang cela ayah kamu, maka kamu seolah-olah mencela ayah kamu. Jelas masuk hadis tu. Sama juga, orang tak akan kutuk Allah kalau kita tak kutuk sembahan dia. Kenapa dia kutuk Allah? Punca dia kamu raja tu dekat Facebook. Tuhan batu cave tu sekian. Okey. Tokong ni huduh, tangan banyak, perut puncit, mata besar, kepala sengit, macam-macam lah. Kita duk hina Tuhan sembahan mereka. Mereka hina balik Tuhan kita. Ya, mereka salah. Mereka berdosa. Tapi siapa punca dia? Punca dia ustaz. Ustaz tu raja tu dekat Facebook kutuk berhala-berhala orang lain. Jadi, agama Islam adalah agama yang bukan ajar suruh kutuk sembahan orang. Agama Islam hanya mengajar orang Islam supaya menyampaikan kebenaran, yang salah, yang betul-betul. Kita boleh sampaikan,
sembahan kamu ni adalah salah, tak boleh, tak diterima oleh Allah, tak balasan ke akhirat. Tak payah nak cakap lebih pada tu. Kamu ni bodoh ke sembah batu. Batu kamu tak boleh bercakap pun. Ya, walaupun itu hakikat. Tapi jangan gunakan perkataan-perkataan yang menghina Tuhan mereka. Salah, cakap salah. Perbuatan kamu salah, sembahan kamu salah. Apa kamu sembah tak boleh tolong kamu, tak boleh bantu kamu ke akhirat. Dah. Tak payah nak kata Tuhan kamu hudur, sengit, urut buncit, mata besar sebelah, tangan bengkok, macam-macam lagi lah. Tuhan kamu ni, tak payah kata macam tu. Mengata Tuhan orang lain adalah perbuatan tidak baik. Kenapa tidak baik? Kerana menyebabkan mereka akan mengata Allah Ta'ala semula. Boleh? Ini pengajaran ayat ini. Baik, saya terjemahkan. Dan janganlah kamu mencela sembahan-sembahan yang mereka seru daripada selain Allah. Maka kelak mereka akan mencela Allah dengan berlebih-lebihan dengan tanpa sebarang ilmu. Maksudnya apa dia? Mereka tu tak ada ilmu. Oleh kerana mereka tak ada ilmu lah mereka marah kamu cela Tuhan mereka. Kalau mereka ada ilmu, mereka takkan marah kamu cela Tuhan mereka. Orang dulu agama Buddha, orang dulu agama Hindu, sangat sayang Tuhan mereka. Sekarang bila dah dapat ilmu Islam, masuk agama Islam, mereka takkan terasa hati pun. Mereka takkan kecil hati pun kalau kita dengar orang Islam kutuk berhala mereka, Tuhan mereka. Bahkan, ustaz-ustaz yang dulunya bukan Islam, sekarang masuk Islam, jadi pendakwah hebat. Dia boleh cerita kekurangan berhala-berhala mereka depan orang ramai. Dia tak rasa apa pun. Sebab dia ada ilmu tentang Islam. Masalahnya orang tu dia tak ada ilmu tentang Islam. Tak ada ilmu tentang kelemahan, kecacatan, kesalahan Tuhan mereka. Betul mereka marah sangat tu. Boleh? Okey, baik. Kazalika, teruskan habis ayat ni. Kazalika seperti itulah. Kazalika seperti itulah. Zayyana, kami menghiasi. We have decoration. Zayyana, kami telah menghiasi. Perkataan Zayanun ni, orang nama Zainal, Zin, Ziana, Zinah tu semua mana cantik lah. Li bagi kulli setiap ummatin umat amalan mereka. Amalan mereka. Okay? Its own doing. Summa kemudian ila kepada Rabbihim, Tuhan mereka. Rabbihim, Tuhan mereka, tambah sikit lah. Tuhan mereka lah. Kemudian kepada Tuhan mereka lah, tambahlah sikit. Marji'uhum, dia return place, tempat kembali mereka. Marji'u tu adalah berasal pada perkataan rujuk. Pernah dengar kan? Cerai dan rujuk. Rujuk tu kembali semula lah. Jadi marji'uhum, tempat kembali mereka. Fa maka yunabbi'uhum, dia akan memberitahu mereka. Yunabbi'uhum, dia akan memberitahu mereka. Dia tu Allah. Okey. Mereka tu adalah tempat orang-orang kafir itulah. Bi dengan ma apa yang kanu mereka selalu, they used to, ya'malun, kerjakan, lakukan, amalkan, semua boleh. Okey, ya'malun, kerjakan, amalkan, lakukan, semua boleh. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Norazilah terjemahkan, Puan Norazilah. Seperti itulah kami telah menghiasi bagi setiap umat amalan-amalan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Maka dia akan memberitahu mereka dengan apa yang mereka selalu kerjakan. Baik, setiap umat tu maksudnya setiap golongan. Setiap golongan dia akan dapat indah perbuatan mereka. Dia rasa perbuatan dia bagus sangat. Maksud indah tu apa dia? Perbuatan dia bagus sangat. Okey, perbuatan dia tu mulia sangat. Perbuatan dia tu tinggi sangat. Orang India sanggup pecah kelapa kat kepala, cocok sini. Contohlah orang India kan. Bagi kita nampak bodoh, sangat bodoh perbuatan dia tu. Tapi bagi dia, itu amalan sangat mulia, sangat tinggi, sangat berfaedah, sangat dapat kebaikan. Sebab tu dia sanggup buat. Orang Syiah pukul belakang sampai darah-darah. Pukul muka sampai darah-darah. Bagi kita nampak bodoh, apanya amalan bodoh. Tapi bagi mereka amalan tu indah.
Bagi mereka seolah-olah mereka buat benda kebaikan yang sangat tinggi. Orang musyrikin, kita akan lalu ayat nanti, saya pun rasa pun kita pernah terangkan pada tuan-tuan. Mereka tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Kita tengok bodohnya lah tawaf tidak berpakaian langsung ni. Tapi bagi mereka, kerana ditipu oleh syaitan, mereka anggap mereka telah buat perkara yang sangat baik, sangat tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata, jadi mereka sembah tokong tu. Mereka rasa mulia sangat tokong mereka tu. Mereka rasa tinggi sangat tokong mereka tu. Bila kamu kutuk berhala mereka, bila kamu kutuk tempat ibadat mereka, memang mereka naik angin lah. Memang mereka takkan berdiam diri lah. Memang mereka tidak akan senyap lah. Itu maksud ayat ni. Oleh kerana mereka anggap amalan mereka tu indah, betul, sesuai dengan mereka, maka mereka akan ambil tindak balas lah. Tu cerita dia. Sebab tu permulaan ayat ni Allah kata jangan cela, jangan kutuk, jangan ejek, jangan hina sembahan mereka. Kerana nanti mereka akan cela balik Tuhan kita. Ada orang tanya Dr. Zakir Naik. Saya mungkin pernah cakap pada tuan-tuan. Ada orang pernah tanya Dr. Zakir Naik. Wahai Dr. Zakir Naik, kenapa kamu suka cela agama orang? Dia kata, no. Saya tak pernah cela agama orang. Sebab Allah sebut ayat ni. Maka Dr. Zakir Naik baca ayat ni. Dr. Zakir Naik baca ayat ni pada orang tanya tu. Al-Quran beritahu, jangan cela sembahan orang lain, nanti orang akan cela Allah. Dr. Zakir Naik kata apa dia? Menyatakan kesalahan seseorang ataupun sesuatu bukanlah menghina dia. Ada orang cakap kat saya, 2+2=5. Contoh. Ada orang cakap kat saya, 2+2=5. Saya kata kat dia, kamu salah. Adakah saya menghina dia? Adakah saya mencela dia? Adakah saya mengutuk dia? Tak, saya hanya kata kamu salah. Jadi mengatakan yang salah tu salah, bukanlah dikira mencela. Cela tu apa dia? Tuhan dia gitu, gini, gini. Merendahkan, meremehkan, mengatakan tak keji, tu yang tak boleh. Tetapi mengatakan salah pada benda yang salah itu bukanlah satu kita kata celaan. Okey, baik. Jadi kat dunia ni, orang Hindu yang pergi batu cave setiap minggu, dia rasa dia telah buat kebaikan yang sangat indah dalam kehidupan dia. Orang apa lagi? Orang Buddha yang tahu tak yang pakai baju oren tu? Tok Cha, Sami Buddha tu. Dia tak kahwin, tak makan daging, tak pakai pakaian berjahit. Dia rasa dia telah buat satu benda yang sangat tinggi dalam agama dia. Tapi sangat malang. Kenapa Allah Ta'ala kata, mereka semua tu akan kembali kepada Allah Tuhan mereka sebenar. Lalu Allah akan sampaikan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Kamu dulu buat ni salah ni. Kamu dulu buat tu salah tu. Lalu Allah Ta'ala bukan sekadar beritahu, Allah Ta'ala akan ambil pembalasan pada mereka. Na'udzubillah. Maksudnya apa dia? Kita, ayat ni nak beritahu, kamu hanya perlu sampaikan pada orang kafir yang mereka buat tu salah. Bas, cukup. Lepas pada tu, serah pada Allah untuk Allah ambil tindakan pada mereka di hari akhirat. Satu ayat lagi. Wadan. Dua ayat lagi, dua ayat berhabis. Wadan. Aqsamu, mereka telah bersumpah. Aqsamu, mereka telah bersumpah. Dengan Allahi, nama Allah. Allahi, nama Allah. Jahda, sebenar-benar. Jahda, sebenar-benar. Kita masuk ke jahda kat sini. Okey. Aimanihim, sumpah-sumpah mereka. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Sebenar-benar aimanihim, sumpah-sumpah mereka. Okey, buat pembuka kata. Apa sumpah mereka tu? Pembuka kata, la benar-benar. Jika ja'athum, datang kepada mereka. Ja'athum, datang kepada mereka. Ayatun, sesuatu tanda ataupun mukjizat. Sesuatu tanda ataupun mukjizat. Okey. La yu'minunna, mereka pasti akan beriman. La yu'minunna terjemah dia, mereka pasti akan beriman. Biha, dengannya. Biha, dengannya. Maksud dengannya adalah dengan tanda atau mukjizat tersebut. Terjemah biha, dengannya. Maksud dengannya ialah dengan bukti ataupun tanda mukjizat tersebut. Itu terjemah biha. Boleh? Kul, katakanlah. Kul, katakanlah. Allah Ta'ala suruh Nabi SAW berkata. Kul, katakanlah.
Innama, hanya senya. Innama, hanya senya. Baik, ayatun tu tanda kan? Maksud tanda tadi adalah mukjizat. Sorry, saya lupa. Wa dan aqsamu, mereka telah bersumpah billah dengan nama Allah. Syahda, sebenar-benar, aimanihim, sumpah-sumpah mereka. La in ja'atuhum, jika datang kepada mereka ayatun, sesuatu tanda, maksud tanda tu mukjizat, la yu'minunna, mereka pasti akan beriman biha dengannya, dengan mukjizat tu. Qul, katakanlah, innama, hanya senya, al-ayat, mukjizat itu ataupun tanda-tanda itu, tu terjemah dia. Okey. Al-ayat maksudnya tanda-tanda itu ataupun mukjizat-mukjizat itu indallah, di sisi Allah. Tu terjemah dia, indallah, di sisi Allah. Wa dan ma tidakkah yush'irukum, membuat kamu tahu. Terjemah yush'irukum, membuat kamu tahu. Terjemah yush'irukum, membuat kamu tahu. Itu terjemah dia. Boleh? Okey, membuat kamu tahu annaha, bahawasanya ia, mukjizat tu. Annaha, bahawasanya ia mukjizat tu lah. Okey. Annaha, idza apabila ja'at, ia datang, apabila mukjizat tu datang. Ja'at, apabila mukjizat tu datang. La tidak yu'minun, mereka akan beriman. La tidak yu'minun, mereka akan beriman. Terjemahkan dia Tuan Haji Syahril. Terjemahkan Tuan Haji Syahril. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka telah bersumpah dengan nama Allah sebenar-benar sumpah-sumpah mereka. Benar-benar jika datang kepada mereka sesuatu tanda mukjizat, mereka pasti akan beriman dengannya. Katakanlah hanya sahaja dan mukjizat itu di sisi Allah, dan tidaklah membuat kamu tahu bahawasanya ia apabila tidakkah sorry tidak apakah tidakkah mereka akan beriman? Bukan. Tidakkah membuat kamu tahu? Tidakkah dan tidakkah membuat kamu tahu bahawasanya ia apabila tidak mereka akan beriman? Apabila ia datang tidak mereka akan beriman. Okey, baik. Menurut Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, dia berkata, ayat ini turun. Satu hari orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan orang Quraisy. Orang Quraisy kata, "Wahai Muhammad, kamu cerita kat kami, Nabi Musa ada ular. Nabi Musa ada tongkat, dia pukul kat batu, batu tu keluar 12 pancaran air, kita dah lalu. Kamu cakap pada kami bahawasanya Nabi Isa boleh hidupkan orang mati. Kamu cerita kat kami bahawasanya kaum Samud, Nabi dia boleh keluarkan unta pada batu. Kamu, boleh tak kamu tunjuk pada kami sesuatu mukjizat ataupun tanda yang kami boleh percaya kamu tu Nabi?" Maka Nabi SAW tanya mereka, "Okey, kalau kamu nak mukjizat apa yang kamu nak?" Maka mereka pun kata, "Kalau betul kau Nabi, boleh tak kamu buat untuk kami Bukit Safa jadi emas?" Safa Marwah tu jadi emas. Tu satu. Kemudian mereka minta lagi dengan Nabi, "Boleh tak kamu turunkan malaikat menghadap pada kami, cakap pada kami yang kamu tu Nabi?" Yang ketiga, "Boleh tak kamu hidupkan sebahagian orang mati, lalu orang mati itu cakap kat kami yang kamu betul-betul Nabi. Orang mati itu nasihat kami, suruh beriman kamu betul-betul Nabi." Maka Nabi SAW tanya, "Kalau aku boleh tunaikan permintaan kamu, kamu nak beriman tak? Kalau aku tunaikan permintaan kamu nak beriman tak?" Mereka kata, "Ya, kami akan beriman. Maka satu hari Jibril datang pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kata pada Jibril kata, "Wahai Rasul," Rasulullah kata, "Wahai Jibril, boleh tak kamu tunaikan satu permintaan aku?" Maka
Jibril kata apa dia? Boleh tak kamu jadikan Bukit Safa ni emas? Nak tunjuk pada mereka ni. Maka Jibril kata, adakah mereka akan beriman? Ya. Maka Jibril cakap pada Nabi Muhammad. Jibril kata, wahai Muhammad, Allah suruh sampaikan kepada kamu, sekiranya aku buat Bukit Safa jadi emas, lalu mereka tidak beriman, aku akan azab mereka macam umat dulu kena azab. Jelas Jibril kata, boleh. Tapi kalau aku buat Bukit Safa jadi emas, mereka tak nak beriman, aku akan azab mereka macam umat dulu kena azab. Jadi kamu pilih. Kamu nak aku tunaikan permintaan mujizat yang mereka minta tu, ataupun kamu tak nak tunaikan, kamu nak aku tak perkenankan permintaan mereka, lalu mungkin satu hari nanti di kalangan mereka akan ada orang bertaubat. Sebab kalau aku bagi mujizat tak beriman juga kena azab Macam umat dulu minta mujizat, lepas Allah bagi tak beriman kena azab. Jadi mereka pun kalau aku tunjuk mujizat yang mereka minta ni, kalau tak beriman siap Jadi Nabi Muhammad pilih apa dia? Membiarkan mereka agar mereka tak kena azab. Lalu turun ayat ini. Baik, jadi Allah kata, wahai Muhammad, mereka tu kalau janji dengan kamu, mereka punya janji manis tu macam janji sebelum pilihan raya. Wallahi demi Allah, kalau saya menang, tu pilihan raya lah. Tak kisah dah tu. Ni orang musyrikin punya janji, mereka sumpah guna nama Allah tu. Wallahi, tallahi, billahi. Kalau engkau boleh buat sekian-sekian, kami akan pilih dengan engkau. Kalau kamu boleh datangkan satu mujizat, kami akan beriman dengan kau. Maka Allah Ta'ala kata pada Nabi Muhammad, kamu tak tahu kau Muhammad. Allah Ta'ala kata, wa ma yushirukum. Kum tu ramai, kamu semua. Kamu semua orang beriman tak tahu ke bahawasanya sifat mereka tu, perangai mereka tu, kalau datang mana-mana mukjizat pun, mereka tetap tidak akan beriman. Tengok surah Isra. Surah Al-Isra. Allah Ta'ala kata apa? Tengok surah Isra je. Tolong baca Puan Zanaria, tolong baca Puan Zanaria, surah Isra. Ustaz dengar Ayatnya. tak? Ustaz dengar tak? Dengar, Alhamdulillah. Page 288, ayat 59. Page 288, ayat 59. Ayat 59 Ustaz. Tidak ada yang menghalangi Dan tiada yang menghalang kami dari menghantar turun mukjizat yang mereka minta itu, melainkan telah didustakan oleh kaum-kaum yang telah lalu. Dan kami telah berikan kepada kaum Thamud unta betina sebagai mukjizat yang nyata. Lalu mereka berlaku zalim kepadanya. Dan biasanya kami tidak menurunkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menjadi amaran. Okey, baik. Kami bukan tak nak bagi mukjizat pada kaum-kaum Muhammad. Kami boleh je nak bagi mukjizat pada mereka Muhammad. Tapi pengalaman kami sebelum ni, setiap kali mereka minta mukjizat, kami bagi. Lepas Nabi tu tunjuk mukjizat pada mereka, tak beriman juga. Itu sebab kami tak nak bagi, itu sebab pengalaman sebelum ni, kaum Nabi Soleh, dia cakap kat Nabi Soleh, kalau kau betul Nabi, kau keluarkan daripada batu ni unta yang bunting. Mereka buat permintaan macam tu sebab mereka yakin 200% Nabi Soleh tak boleh buat. Mereka minta dengan Nabi Soleh, kalau kau betul Nabi, kau keluarkan pada batu ni seekor unta betina bunting. Pertama sekali, memang mustahil batu keluar unta. Itu pertama mustahil. Kedua mustahil pula, unta boleh mengandung, unta boleh bunting. Siapa nak unta jantan nak buat mating dengan dia dalam tu? Tapi Nabi Soleh doa pada Allah, Allah tunaikan. Keluar sungguh pada batu tu unta bunting. Siap anak dalam perut tu gerak-gerak lagi nampak. Lepas tu beriman. Tak beriman pun siap nak bunuh unta, siap bunuh unta tu lagi. Lepas tu kena azab teruk tu. Jadi Allah Ta'ala kata, kami dah tahu dah mereka tu kalau dapat mukjizat benda tu akan beriman. Seolah-olah macam ni lah, orang datang kat saya pinjam duit. Ustaz pinjam duit sekejap, 500. Saya kata apa? Aku bukan tak nak bagi kau pinjam duit. Tapi pengalaman aku, Tok kau dulu pernah pinjam aku, janji nak bayar macam kau lah, janji gila-gila nak bayar ni. Tok kau dulu, arwah tok kau dulu pernah pinjam duit dengan aku, dia punya janji nak bayar tu sumpah guna 10 nama Allah.
Bukan 3 atau 10 nama Allah sumpah nak bayar. Tapi tak bayar. Lepas tu arwah ayah kau dulu pun sama juga. Minta duit dengan aku juga. Kurang sikit 300. Dia punya janji nak bayar tu, dia sumpah dengan 99 nama Allah. Dia tak bayar juga. Jadi engkau ni minta duit dengan aku. Aku bukan tak nak bagi. Tapi ikut pengalaman aku dengan ayah kau, dengan tok kau, mereka tak bayar hutang. Oleh kerana itulah, daripada aku kutuk kau lepas ni, aku panggil kau macam-macam nama binatang sebab tak bayar hutang aku, biar aku tak boleh bagi hutang. Tu contoh. Nak faham? Macam tu juga Allah Ta'ala kata, aku bukan tak boleh bagi mujizat, wahai Muhammad, kalau kau nak. Bukan setakat hidupkan orang mati, hidupkan semua makhluk mati aku boleh hidupkan. Bukan setakat bagi ubah sofa jadi emas. Sofa, maruah, gunung Uhud, gunung Badar, macam-macam gunung aku boleh buat jadi emas. Tapi, benda tu belum tentu mereka akan jadi beriman. Kalau aku dah bagi mukjizat tak beriman juga, lagi aku marah, lagi cepat kena azab. Itu maksud ayat ni. Maka Allah Ta'ala cakap kepada Nabi Muhammad, kamu tak tahu ke? Kamu semua orang Islam tak tahu ke bahawasanya mereka tu, kalau datang mukjizat, mereka tidak akan beriman. Contoh. Okey, contoh. Semasa perjanjian, saya lupa nama perjanjian tu, Nabi belum hijrah lagi. Masa tu orang Mekah, mereka berjanji ramai-ramai untuk pulaukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dipulaukan. Nabi, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dipulaukan 3 tahun kat Mekah. Mereka buat surat perjanjian. Mereka buat perjanjian dengan bani-bani lain ni nak pulaukan Nabi dengan orang Islam kat Mekah. Lalu surat tu bubuh dalam Kaabah. Orang seorang pun tak masuk. Maka Nabi Muhammad kata pada Abu Talib, wahai pak saudaraku, cakap pada mereka semua ni, bahawasanya surat perjanjian tu Allah Ta'ala telah hancurkan, rosakkan. Pak saudara dia tanya, macam mana kau tahu? Aku tahu sebab Allah bagi wahyu pada aku. Maka Abu Talib panggil pemuka-pemuka Mekah yang nak musuhi Nabi. Abu Talib kata, anak saudaraku kata, perjanjian tu dah batal. Perjanjian kamu semua terbatal. Sebab, apa perjanjian dia? Orang selain Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib tak boleh jual makanan pada Muhammad and the gang. Orang Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib tak boleh kahwinkan anak mereka dengan puak-puak Nabi Muhammad. Tu perjanjian. Maksudnya mereka pulau Nabi dengan sahabat-sahabat habis-habisan. Maka Nabi cakap pada Abu Talib cakap pada pemuka Mekah yang lain, pemuka Mekah yang lain, anak saudaraku cakap surat tu terbatal, surat tu hancur, Allah Ta'ala dah rosakkan, binasakan. Maka apa orang Mekah, pemuka Mekah kata, betul ke apa anak saudara kamu cakap? Kalau tak betul macam mana? Kalau tak betul macam mana? Maka Nabi Muhammad kata, wahai Abu Talib, wahai bapa saudaraku, cakap pada mereka, kalau aku cakap tak betul, mereka boleh ambil aku, buat apa saja pada aku. Nak bunuh, nak buang negeri, nak tanah yang duduk, boleh buat apa saja. Maka mereka pun hantar wakil, buka kota Mekah, pintu Kaabah. Mereka tengok surat perjanjian tu telah dimakan anai-anai. Nabi tak masuk, Abu Talib tak masuk. Nabi boleh tahu. Nabi boleh tahu bahawasanya surat tu dah binasa. Kok mana Nabi tahu? Mukjizat Allah Ta'ala bagi pada Nabi. Tapi apa kata mereka tahu? Mereka tengok, mereka kata apa? Sihir. Tengok surah Al-Qamar. Jangan surah Al-Qamar. Bukan surah Al-Qamar. Sorry, yang An-Najmiyah. Ayat last sekali. Sorry. Banyak silap hari ni. Okey. Muka surat 528. 528 ya. Surah Al-Qamar ayat 1 dan ayat 2. Al-Qamar ayat 1 ayat 2. Page dia sama macam page An-Najmi juga. Page 528 ayat 1 dan ayat 2. Tolong baca terjemahan dia. Puan Ena tolong baca Puan Ena. Ayat 1 dan 2 Al-Qamar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda iaitu mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Minta tengok mukjizat, bila dah bagi cakap sihir pula. Baik tak bagi. Mereka minta nak tengok mukjizat. Allah Ta'ala kata, aku bukan tak pernah tunjuk mukjizat sebelum ni. Dah nampak mukjizat pun cakap sihir. Jadi baik tak bagi. Minta mukjizat sangat dengan Nabi. Tapi bila Nabi Allah dah tunjuk pada Nabi, contoh salah satu cerita tadi, mereka tak beriman juga. Jadi Allah Ta'ala kata, apa point dia? Allah Ta'ala kata apa? Mukjizat boleh jadi sebab sebahagian manusia beriman. Tetapi mukjizat tidak menjamin semua orang akan beriman. Contoh, Nabi Musa punya mukjizat tongkat jadi ular. Siapa beriman? Penyihir Fir'aun beriman dengan Nabi Musa AS. Tapi Fir'aun sendiri tengok tak mukjizat tu? Tengok.
Pemuka-pemuka Firaun tengok tak? Tengok, beriman tak? Tak juga. Tu cerita dia. Boleh? Okay, last ayat kita malam ni. Ayat terakhir juzuk 7. Minggu depan kita masuk juzuk 8 insya-Allah. Wa dan nuqallibu kami membolak-balikkan. Nuqallibu kami membalikkan, bukan bolak-balik, membalikkan. Daripada perkataan nuqallibu ni keluarlah perkataan qalbun, hati. Hati tu kan kadang suka, kadang benci, kadang menyampah, kadang minat. Itu maksud nuqallibu. Kami membalikkan, menterbalikkan, semua boleh lah. Orang putih terjemah we shall turn. Afidatahum, hati-hati mereka. Afidatahum, hati-hati mereka. Wa dan absarahum, pandangan-pandangan mereka. Absarahum, pandangan-pandangan mereka. Maksudnya mata-mata mereka. Samalah. Kama, sebagaimana. Kama, sebagaimana. Lam, tidak. Lam, tidak. Yu'minu, mereka beriman. Yu'minu, mereka beriman. Bihi, dengannya, dengan Al-Quran. Bihi, dengannya, dengan Al-Quran. Awwala marrah, pada kali pertama. Terjemah awwala marrah, pada kali pertama. Itu terjemah dia. Wa, dan nazaruhum, kami biarkan mereka. Nazaruhum, kami biarkan mereka. Mereka orang kafir lah. Fi, dalam. Fi, dalam. Tughyanihim, kesesatan mereka. Tughyanihim, kesesatan mereka. Ya'mahun, terumbang-ambing. Kita terjemah confused, wonder. Ya'mahun tu terjemah dia terumbang-ambing. Tak tahu nak pergi mana. Pergi sana tak kena, pergi sini tak kena. Okey, ayat last kita terjemahkan dia Tuan Sofi. Tolong terjemahkan yang terakhir kita hari ni. Boleh Tuan Sofi? Dan kami membalikkan hati-hati mereka, pandangan-pandangan mereka sebagaimana tidak mereka beriman dengannya, yakni Al-Quran, pada kali pertama, dan kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka terumbang-ambing. Okey, baik. Allah Ta'ala kata, kalau mereka tengok mukjizat pun, lepas pada ni 10 kali mukjizat ke, 20 kali mukjizat ke, kami tetap akan membalikkan hati mereka daripada menerima mukjizat. Sebab apa? Kali pertama dulu aku dah tunjuk mereka reject. Kali kedua, 3, 4, 5 ni pun mereka tetap akan reject juga. Tu cerita dia. Sebab itulah, oleh kerana mereka mula-mula dulu tak nak terima, lepas pada ni kalau ada 10 mukjizat pun, kami tetap akan buat hati mereka tidak terima. Itu maksud ayat ni. Tapi itu salah Allah tak? Bukan salah Allah. Mereka, baik, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Nabi yang beriman dengan Nabi, mereka tengok mukjizat tak? Tak pun. Sahabat-sahabat yang awal beriman dengan Nabi tak tengok mukjizat pun. Abu Bakar, Sayyidina Ali, Khadijah, mereka tu beriman dengan Nabi tanpa tengok mukjizat pun. Mereka hanya dapat mukjizat Nabi, antaranya peristiwa Hudaybiyah. Keluar air celah-celah jari Nabi SAW sampai 1,200 orang dapat minum. Sahabat-sahabat dapat minum. Itu ulama kata Allah Ta'ala tunjuk mukjizat pada mereka selepas mereka beriman dengan Nabi untuk kuatkan lagi iman mereka. Adapun mereka sebelum tu tak tengok mukjizat Nabi pun tapi beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Orang musyrikin ni sepatutnya bila kali pertama dengan Nabi baca Quran, dah tahu tu mukjizat. Allah cabar dalam banyak tempat. Kalau kamu kata Muhammad reka, cuba reka 1 surah. Cuba reka 10 surah. Cuba reka 1 Quran. Mereka tak mampu pun. Jadi mereka patut tahu Quran tu mukjizat daripada Allah pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Ta'ala nak kata, sebagaimana kali pertama mereka reject, kali kedua 10, 20, 300 pun mereka sama juga akan reject mukjizat-mukjizat kamu wahai Muhammad SAW. Kami menterbalikkan hati mereka untuk menerima kebenaran Al-Quran dan kebenaran kamu sebagai Nabi. Sebab mereka dulu first time dah reject, kami reject jugalah. Oleh sebab itulah
kami tak nak bagi kamu mukjizat yang baru sebab result dia sama juga. Mereka tetap tidak akan beriman. Kemudian Allah Ta'ala cakap pada Nabi Muhammad, kami akan biarkan mereka dalam kesesatan mereka terumbang-ambing. Masa terumbang-ambing, mereka pun tak yakin sepenuhnya terhadap apa yang mereka buat. Nak kata dia ni orang musyrikin Mekah, mereka mesyuarat kat rumah Walid bin Mughirah. Masa tu musim haji. Dia kata kita kena mesyuarat ni, takut orang luar datang beriman dengan Muhammad. Kita nak tuduh apa sesuai kat dia ni? Kita tuduh dia penyair, tak pernah nampak dia bersair pun. Tuduh dia tukang sihir, tak pernah nampak dia tiup-tiup dalam sipulan tali pun. Nak tuduh dia tok pawang, tak pernah nampak dia berjampi-jampi pun. Nak tuduh dia penyair, nak tuduh dia gila, dia tak berjerit-jerit kat pasar pun. Nak tuduh apa Jadi bila mereka tak sesuai nak tuduh Nabi empat perkara tersebut, kena beriman lah Nabi tu Nabi. Tapi tetap tak beriman juga. Mereka buat keputusan, kita cakap pada orang luar Mekah yang datang ke Mekah nanti, dia tu tukang sihir. Macam tu juga dia cakap. Jadi, sepatutnya bila mereka dah tak boleh tuduh Nabi dengan apa tuduhan, tak ada bukti yang nyata Nabi tu gila, tak ada bukti nyata Nabi tu tukang sihir, tak ada bukti nyata Nabi tu tok pawang, tukang syair, berimanlah dengan Quran Nabi baca. Tapi tak. Allah Ta'ala nak kata kat sini apa dia? Sebagaimana kali pertama mereka tak beriman, kali kedua, 3, 4, 5 pun result dia sama juga. Sebab itulah aku tak nak bagi mukjizat pada kamu, sebab belum tentu mereka akan beriman. Boleh ya? Okey, baik. Kita berhenti sini dulu. Alhamdulillah kita dah habis juzuk 7. Minggu depan kita akan masuk juzuk 8. Wallahualam minggu depan macam mana kita dah boleh berjumpa dekat Putra Haid ke macam mana? Wallahualam. Macam mana kita minggu depan? Ada apa-apa pandangan ke Tuan Sofi? Puan Ena? Tuan Haji Syahrin? Ada apa pandangan macam mana kita minggu depan? Kita dah habis kelas ni. Kita nak tanya mengenai masa depan kelas kita minggu depan. Ada apa-apa syur tak sahabat-sahabat? Saya okey je online. Pergi sana pun okey. Tuan Sofi? Nanti kita tanyakan dengan masyarakat sekitar Ustaz. Saya tanya dekat grup lah. Saya dua-dua okey. Saya dua-dua okey. Okey. Ini pun boleh, dekat ni pun boleh. Puan Razilah? Saya mana-mana je okey Ustaz. Okey. Puan Zanaria okey Saya mana-mana pun okey Ustaz. Okey, baik. Jadi nak tanya dekat penduduk sana lah maksudnya. Tuan Sofi, boleh ke tak boleh tu? Ya, saya akan cuba tanyakan dengan pegawai-pegawai daripada majlis. Kiranya kita boleh lakukan aktiviti di dalam kelas. Kadang-kadang dia orang bagi tapi kita kena ada SOP lah. Maksudnya yang penjarakan sosial, kena cuci tangan, kena ada pendaftaran macam tu. Okey. Baik, benda tu semua Ustaz Idris kena sediakan lah tu insya-Allah. Saya akan bincang dengan Ustaz Idris insya-Allah. Kalau Tuan Sofi kata dia lepas Tuan Sofi tanya orang-orang berkenaan tu dia kata boleh, saya akan bincang dengan Ustaz Idris insya-Allah kita akan boleh jumpa semula di kelas kita lah. Kalau tak, tidak ada apa-apa update terbaru, kita akan buat macam biasalah. Kelas kita online macam ni. Boleh semua insya-Allah boleh? InsyaAllah. Boleh. Okey, baik. Minta maaf. Terima kasih banyak semua. Ya? Siapa tu? Okey, baik. Okey, so minta maaf salah silap kalau ada. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannah bi syafaatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Rabbal semua. alamin. Terima kasih host kita. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ina. Sama-sama. Assalamualaikum. Ni. Ini Zoom baru bin ni.
Okey. Terima kasih Nah. Ya, sama.